yang kita bawa secara live di YouTube dan Facebook UMCAS. So terima kasih kepada semua yang mengikuti program kita secara langsung di Facebook. So program Sembang Warung Anak Muda ini adalah program bicara santai yang Universiti Maya anjurkan di bawah program Pusat Komuniti Kelaskan UMCAS. Di bawah program dengan kerjasama DOE Malaysia, The Duke of Edinburgh Malaysia. Salah satu program buah bicara santai yang kita anjurkan untuk membicarakan berkenaan dengan isu-isu anak muda. Apa benda persoalan atau pertanyaan yang kita boleh bangkitkan di dalam hari ini, so kita jemput dua orang ahli panel kita, iaitu Mr. Ravi Chandran dan juga Dr. Adib. So sebelum kita teruskan dengan sesi hari ini, kita akan saya baca sedikit biodata kita punya ahli panel atau speaker pada hari ini, Mr. Ravi Chandran Balasubramaniam, betul Mr. Ravi Chandran? Takut tersalah sebut nama. Mr. Ravi Chandran, beliau adalah seorang pengasas CEO DOE Training Consultancy Sdn Bhd, Bernapan Anugerah Tokoh Belia Negara iaitu pada tahun 2019, dan Tokoh Anugerah Emas ARP ataupun disekatannya ARP pada tahun 2014, betul dan beliau juga adalah wakil belia Asia Pasifik ke program Anugerah Antarabangsa Duke of Edinburgh 2019 hingga 2014, betul Okey, so beliau merupakan graduan. So saya baca sikit berkenaan dia punya latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda Sains Sukan di Universiti Melayu, Pusat Sukan Universiti Melayu pada tahun 2006. Kerjaya beliau merupakan sebagai pegawai sukan yang mengendalikan atlet kebangsaan. Pernah menjadi pegawai belia dengan sukan di KBS dan merupakan seorang pemegang anugerah emas Duke of Edinburgh di Malaysia. So nanti kita akan olah apa itu sebenarnya Duke of Edinburgh anugerah remaja perdana ataupun Duke of Edinburgh International Award. Kita akan olah bersama Mr. Ravi Chandran. Dan kini merupakan seorang pakar motivasi, penganalisis politik, usahawan dan strategi dan penceramah bebas. Betul Selamat datang Mr. Ravi ke UM. Terima kasih Cik Noah. So tak ke mana lah, alumni UM ke UM juga. Betul. So saya dapat menyumbang juga menyumbang bakti kepada Universiti Melayu. Okey, so speaker kita yang kedua iaitu Profesor Madya Dr. Nahrizul Adib Kadri. Bukan calon-calon orang kita ada yang kat sini. Pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Universiti Melayu dan juga merangkap pengetua Kolej Kediaman ke-12 ataupun Raja Dr. Nazrin Shah, iaitu salah satu kolej yang terbesar di UM di Universiti Melayu. Pernah menjadi keempat sebagai betul kalau salah maklumat sila ni kolej kedua, sorry kedua. Nervous moderator kita ni. Okey, sebagai pengetua di Kolej Kediaman, beliau pun sangat aktif dalam program untuk bergiat aktif secara langsung dalam aktiviti pelajar di Kolej Kediaman ke-12 dan di peringkat universiti dan peringkat kebangsaan. Di antara projek yang telah dilaksanakan oleh beliau adalah di antara projek-projek menanam pokok di hutan Jelebu, tuition percuma di golongan B40 di Kuala Lumpur, dan pengagihan makanan dan macam-macam lagi lah program-program yang telah dilaksanakan. Beliau bergiat secara langsung dalam program-program dengan pelajar, aktiviti pelajar di Universiti Melayu. So selamat datang Doktor. So terima kasih kerana sudi menerima kunjungan menerima jemputan kami di sini untuk program siri pertama. Ini siri pertama untuk program Sembang Warung Anak Muda. So hari ini kita sembang-sembang je. Okey. Kita sembang-sembang isu-isu yang rasa macam ni pendapat saja, pendapat speaker atau pendapat kita. So kalau anda semua ada sebarang pertanyaan, boleh memberi komen di ruangan YouTube ataupun kalau ada sebarang topik yang nak dibangkitkan dalam program ini, boleh diberi komen di ruangan YouTube, dan insya-Allah kita akan mempertimbangkan dan menjemput speaker-speaker yang bagus-bagus untuk kita olahkan tajuk tersebut. Dan untuk makluman semua juga, kita akan memberi sijil kepada sesiapa yang mengikuti program kita sampai habis. So stay tune sampai di akhir program. Kita akan bagi link untuk anda semua mengisi detail supaya kita akan bagi CJE certificate kepada anda semua. So stay tune, link yang kita akan bagi di akhir program. So hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk Youth Empowerment Through Lifelong Learning. Okay, Youth Empowerment Youth Empowerment ni orang kata bukan topik hangat. Pembangunan pelajar, dalam bahasa Melayu je, pembangunan pelajar. Semua orang tahu belia adalah populasi yang di antara yang terbesar
di Malaysia lebih daripada sebanyak 1.3 bilion orang menjelang tahun 2030. Kita tak tahu. So bilion ni orang selalu cakap tonggak masa depan negara. Tetapi selalu ada persoalan orang bertanya kepada kita, mampukah anak muda? Mampukah anak muda tu untuk memajukan Malaysia? Ini persoalan yang rasa macam orang kata apa, terbau-bau kan, terngiang-ngiang. Bolehkah anak muda ni memimpin negara kita pada masa hadapan? Tapi kalau tak memberi peluang, sampai bila pun dia tidak akan bila tidak diberi, so dia orang tidak dapat menunjukkan dia orang punya kata apa, kehebatan, credibility mereka sebagai pemimpin. Okay, so kita nak youth empowerment ataupun permakasaan anak muda, benda yang telah dititikberakan oleh kita punya kerajaan juga. Dan salah satu bidang trust utama Kementerian Besukan, ada 4 bidang trust utama, itu yang saya tahu. Salah satunya adalah pemakasaan youth, iaitu pemakasaan anak muda. Terdapat banyak program-program anak muda yang kementerian kita telah buat untuk membangunkan atau memperkasakan mereka, dan salah satu program yang saya rasa sekarang sedang hangat iaitu fellow perdana lah. Ya, fellow perdana yang sekarang ni Kementerian Pendidikan Sukan tengah sedang baru saja melancarkan sebelum-sebelum ni. So benda tu adalah salah satu program untuk pemakasan anak muda. So hari ni kita nak bincang berkenaan apakah peranan lifelong learning tu. So di universiti ni, lifelong learning tu ataupun dalam kata bahasa Malaysia je, pembelajaran sepanjang hayat. Kata singkatnya PSH. So benda ni semakin lama semakin popular di kalangan kita, di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan pelajar dan di kalangan orang kata apa, pengurusan kerajaan sendiri. Tetapi apakah peranan lifelong learning tu dalam memperkasakan orang kata apa, anak muda kita? So sebelum tu kita nak elaborate sedikit berkaitan dengan lifelong learning. Apa tu lifelong learning? Sebab dengar macam susah nak faham. Tapi sebenarnya kalau kita cakap bahasa simple je, knowledge transfer ataupun more kepada experience, pengalaman yang kita belajar. So kita nak bertanya berkenaan Dr. Adib lah, sebagai pengalaman, sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pelajar kan. Okay. Maksud lifelong learning tu, maksud pembelajaran sepanjang hayat tu di dalam skop peringkat universiti atau IPT. So doktor ada rasa apa sebenarnya lifelong learning yang dimaksudkan dalam peringkat universiti, di peringkat pendidikan tinggi? So doktor ada terima kasih Anwar. Ingat tadi tak nak berhenti cakap. Oh ya, kita berhenti ya. Dulu juga akhirnya. Okey. Terima kasih untuk soalan tu, pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum saya mulakan juga, suka juga saya nak kongsi yang pembelajaran sepanjang hayat itu merupakan salah satu nilai trust UM lah. Dan saya percaya banyak lagi universiti awam dan universiti di luar sana yang juga menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai nilai trust mereka. Dan sebagai definisi, sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat ni adalah satu skill, kemahiran yang ada di dalam seorang individu, yang di mana kita mengharapkan dia masih ingin mengupgrade atau mengupskill diri sendiri walaupun di luar ruang lingkup pendidikan secara formal. Dan macam mana pula kalau orang tu dah keluar baru dia nak jadi pembelajaran sepanjang hayat, dan macam mana pula peranan universiti? So maksudnya di sini adalah peranan universiti semasa mereka bergelar pelajar adalah memberikan skill atau kemahiran yang perlu untuk dia mulakan pembelajaran bila di luar sana. Sebab di luar sana untuk kita menjadi lebih baik di dalam kerjaya, untuk menjadi lebih baik dalam bidang yang kita buat, hobi dan sebagainya, dia perlukan sedikit skill lah. Maksudnya kalau kita perlukan cari maklumat semasa dia belajar di universiti, kita dah dedahkan dengan kemahiran. Okey, start dengan tajuk yang mudah dulu, introduction to something. So bila kita Google, kalau kita pergi ke perpustakaan dan sebagainya, kita tahu nak pergi ke mana. Pengetahuan nak pergi mana lah, itulah sebenarnya kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Itu yang kita nak setiap graduan, setiap warga universiti ada kemahiran itu. Apa yang dia belajar tu kita pulangkan. Mungkin seorang ingin upskill diri dia dalam bidang berkebun, nak tanam pokok durian belakang rumah contohnya. Sekarang ni musim durian nak habis. So bila kita makan tu rasa sayang nak buang. Sebab yang beratnya tu kulit dengan biji kan. Isi dia sikit je. Sekilo dah RM40. Sayang nak buang biji. So dia pun buka Google how to actually Google tu kan dah pandai. Cari dalam bahasa Melayu ni kita jumpa cara menyemai biji durian. Adalah kat situ. So kita cari nak semai dulu. Kita tahu lepas semai kita jaga macam mana. Kita cari maklumat tu. Jadi pencarian maklumat secara
berperingkat, kita mula daripada yang mudah sampai yang ke susah. Itu sebenarnya kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang kita nak ada di dalam setiap individu, termasuklah belia yang kita katakan pada petang ni lah. Betul. Terima kasih Dr. Adib. So tadi Dr. Adib ada mention berkenaan dengan skill. Pembelajaran sepanjang hayat ni sebenarnya pun diperlukan untuk golongan yang bukan belia. Betul. Kalau tanya saya personal lah, sebab bila kita tak tahu sampai bila orang kata apa, kita perlu menuntut ilmu selagi kita boleh menuntut ilmu selagi kita hidup. Itu benda yang kita rasa dalam agama pun digalakkan untuk kita menuntut ilmu. So saya rasa pembelajaran sepanjang hayat tu bukan saja kepada belia tapi kepada semua saja. Kadang kita sebagai staff pun macam tu kan. Betul. Bila kita pergi ke tempat lain, ditugaskan di tempat lain, kita kena belajar benda baru. Itu adalah benda yang kita rasa kita kena buat juga, dan kita kena belajar benda baru. So itu di antara elemen pembelajaran hayat. Kata simpelnya lah. So kita belia pun kena, tapi staff-staff ataupun warga-warga yang bukan belia pun Betul. perlu juga orang kata apa, terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat ni. Okay, so saya nak beralih kepada Mr. Ravi Chandran. Okay, Mr. Ravi, Encik Ravi sebagai seorang yang sangat aktif program-program belia di Malaysia. Boleh kita cakap di Malaysia boleh ya? Boleh lah, Boleh, boleh. dia boleh Malaysia. Sangat aktif di Malaysia, pembangunan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pelajar. So, apakah definisi pembelajaran sepanjang hayat ni bagi pendidikan tidak formal? Sebab kita tahu Mr. Ravi banyak buat program-program dengan orang-orang yang bukan masuk ke universiti, golongan-golongan yang terpinggir. Bukan nak kata terpinggir lah, golongan-golongan yang mungkin kita terlepas pandang kan. So apakah definisi PSH ni ataupun pembelajaran sepanjang hayat ni untuk pendidikan tidak formal? Terima kasih kepada Encik Anwar. Selamat petang kepada mereka yang sedang menonton rancangan ini live di UMCAS. Terima kasih di atas jemputan. Saya Ravi, bekas pelajar lah. Bekas pelajar lama, dah belajar daripada universiti, dah keluar, dijemput balik datang ke universiti. Bila masuk kat pintu utama tadi, terasa macam student pula. Tapi nak jadi student tak boleh. Degree dah habis. So kita nak tunggu masters, PhD dan sebagainya. Saya tertarik dengan topik yang dibincangkan pada petang ini, sembang warung anak muda berkaitan dengan PSH, pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan tidak formal. Apa yang soalan Mr. Anwar lontarkan sebentar tadi, kalau kita lihat lifelong learning ni satu proses yang berterusan. Kita tak akan berhenti selagi kita decide untuk berhenti belajar, right? Dan proses ini berterusan dan dia berentasi untuk pelbagai lapisan masyarakat. Tak kisah sama ada dia masuk universiti ataupun tidak. Lebihannya kalau apabila seorang mahasiswa itu masuk ke universiti, pembelajaran dia akan meningkat ke arah yang lebih tinggi sedikit, right? Berbanding dengan mereka yang tak masuk ke universiti. Tetapi pendidikan tidak formal ini sangat-sangat penting dalam kehidupan seorang individu. Kenapa? Dia akan membentuk karakter diri seseorang. So, karakter diri seseorang ni bergantung kepada proses pembelajaran dia belajar di luar daripada konteks pendidikan yang ada, iaitu pendidikan tidak formal. Yang kita lihat di mana mereka boleh dapat pendidikan tidak formal ini, di pelbagai lapangan. Lapangan itu kadang-kadang dia bermula daripada rumah. Ramai tidak tahu pendidikan tidak formal ini bermula daripada rumah, bermula daripada ibu bapa kita. Betul. Sejak daripada kecil kita dididik daripada didikan agama. Saya sentiasa menyentuh agama ni, doktor. Sebab didikan agama itu akan membentuk karakter seorang remaja itu. Daripada kecil itu dibentuk dan diasuh dengan pendidikan agama yang sempurna, yang baik, maka baiklah anak itu bila dia membesar. Dan di sana dah bermulanya satu pendidikan tidak formal. Dan dalam proses itu mereka akan mendekatkan diri dengan pelbagai aktiviti-aktiviti di lapangan, aktiviti di luar, aktiviti dalam social media, online, kawan-kawan, banyak lagi akan mempengaruhi mereka. Jadi sebab tu dalam proses mereka nak membentuk diri menjadi seorang yang berjaya, pendidikan tidak formal ini adalah sangat-sangat penting. Kalau kita lihat ramai individu yang berjaya di dalam negara kita dan juga di luar negara, mereka banyak melalui proses pendidikan tidak formal ini. Mereka banyak ada jatuh bangun mereka di dalam industri masing-masing sebelum mereka menjadi seorang yang berjaya. Tak kisahlah siapa pun mereka, kita lihat semua individu daripada ahli politik, ahli perniagaan, akademisi, doktor sendiri pun pernah, saya pasti pernah jatuh bangun. Ustaz Anwar pun pernah jatuh bangun, pernah dikecewakan, bercinta dan sebagainya. Itu semua proses. Okey, ini semua proses yang kita akan, macam ini adalah proses yang kita akan lalui untuk menjadikan kita sebagai seorang lebih matang. Satu, menjadikan kita lebih kuat dan mendepani cabaran yang ada pada hari ini. Kita lihat selepas kita masih dalam pasca COVID, kita masih dalam PKPP, di mana kita lihat ramai dia graduan-graduan yang sedang mencari pekerjaan,
Ada yang baru masuk kerja dah kena buang kerja. Dia mesti ada kekuatan diri yang sangat kuat. Sebab itu pentingnya pendidikan tidak formal yang telah dia belajar sebelum ini, sama ada di universiti ataupun selepas universiti itu, akan membentuk dia menjadi lebih kuat dan juga berani menghadapi sebarang cabaran yang akan mendatang. Dan saya pasti ramai yang tengah menonton ini setuju dengan saya bahawa anda berada pada hari ini kerana karakter yang telah anda bina ini adalah suatu proses yang jauh perjalanannya. Bukan sehari dua hari kita boleh bina karakter. Karakter ni akan terbina dalam satu proses yang sangat lama. Jadi kita daripada proses itu menjadikan kita lebih matang dalam proses dalam lifelong learning ini, dalam konteks yang kita bincangkan ni, Cik Noah. Okay, so tadi Mr. Ravi ada cakap berkenaan dengan ibu bapa kan? Betul lah, ibu bapa. So peranan ibu bapa tu amat penting. Sangat penting untuk orang kata apa, untuk mengambil bahagian dalam pendidikan tidak formal untuk pembelajaran sepanjang hayat. Tapi mungkin ada orang tersalah, mungkin ada ibu bapa kita yang kat luar sana dia tidak pasti apakah peranan ibu bapa untuk membentuk pelajar-pelajar ni ataupun anak-anak mereka supaya orang kata apa, betul di landasan. Macam mana mendidik mereka. Tetapi bila kita masuk ke peranan ibu bapa, ada juga peranan-peranan guru kat di dalam tu. Tapi kebanyakannya ibu bapa kat luar sana pun agak mungkin agaknya peranan ibu bapa mereka tu. Mungkin saya boleh contoh tambah sikit contoh peranan di rumah ibu bapa. Bila saya sebut ibu bapa, waktu saya lah zaman 90-an, 80-an tu, bila kita ni waktu kecil dulu, mak bapak kita akan suruh kita mencuci kasut sendiri, kasut untuk sekolah. Kita kena gosok baju sendiri. Ini semua proses pendidikan tidak formal. Ramai orang tak faham apa akan dapat dengan cuci kasut, cuci baju, cuci pinggan mangkuk. Apa itu? Benda ni basic, tak ada. Benda tu adalah satu proses. Kita melatih diri kita untuk menjadi lebih berdikari. Tetapi konteks itu pada dunia hari ini semakin mudah. Dah kurang. Kenapa? Kita dah ada maid, kita dah ada banyak benda telah dipermudahkan urusan kehidupan kita. Jadi menyebabkan ramai anak-anak muda tidak terlibat lagi dalam proses yang sedemikian rupa beberapa tahun lepas. Betul. Jadi bila tak ada proses itu tidak berlaku, jadi ada satu kelompangan dalam hidup dia, dalam proses lifelong learning ada satu proses yang tak berlaku. Jadi itu menyebabkan ada setengah pelajar kita lihat anak-anak muda hari ini, dia lebih cepat mudah depres. Bila contohnya bos marah sikit rasa nak macam ada perasaan nak bunuh diri dan sebagainya. Benda ni berlaku sebabnya mereka tak melalui proses tu, dah ada satu gap dalam hidup dia yang kita lihat daripada kecil. Yang saya lihat kadang-kadang bagi tahu waktu kecil kita pernah, bukan deralah mak ayah pukul kita tak faham. Hari ni saya seorang ayah kepada anak saya. Kadang-kadang bila saya pukul anak saya teringat bapak saya. Kat nasib baik aku pukul sikit-sikit. Dulu bapak aku bantai dengan kayu. Jadi proses tu masih ada kat sana, cuma pendekatan dia berbeza. Mungkin bapak saya guna kayu, saya tak boleh guna kayu. Anak saya ambil, dia WhatsApp, dia hantar kat balai polis, masalah saya nanti. Kaedah dia berbeza. Menarik Encik Ravi mention pasal kena pukul tu, menarik. Sebab for me one of the hallmark of pendidikan adalah dia memberikan setiap pada kita struktur. Dan pendidikan tidak formal ni sebenarnya membawa ke arah pembinaan struktur tu. Struktur pada pemahaman saya lah, di mana kita ni sebagai manusia kita ada purpose, kita kena perlu ada tujuan. So nak cari tujuan tu dia melalui proses yang panjang dan berstruktur. Sebab tu kat sekolah dulu kalau subjek pun kalau kita tengok tak semua kita pakai sekarang. Banyak juga budak-budak kecil lah kalau tanya saya, anak-anak saya pun tanya juga, belajar matematik ni untuk apa? Apa pakai ke bila kerja sekarang kan? Memang tak pakai. Tapi betul, macam yang Encik Ravi mention, pembelajaran di sekolah formal atau tak formal, dia adalah satu proses yang panjang. Dan di hujung ni nanti akan menyediakan kita untuk berfungsi dengan lebih baik di dalam masyarakat lah. Sebagai ayah, sebagai anak, ahli masyarakat yang baik. Sebab kita dah ada foundation atau asas hidup berstruktur. Nak belajar pun kita tahu nak tanya yang mana dulu. In fact, pembelajaran sepanjang hayat ni pada saya kepentingannya bukan nak menjadikan kita pandai je, tapi kita sedar yang nak tahu kita kena bertanya, kena start dekat sini. Kemahiran tu sangat penting untuk kita menjadi seorang berdikari dan juga dilihat sebagai seorang pemimpin lah masa depan. Sebab orang akan defend atas kita. So sebagai seorang pemimpin yang boleh berdikari dan boleh bawa orang lain bersama-sama, itu adalah satu yang sangat baik. Betul. Okay, kita nak tanya Mr. Ravi berkenaan dengan sebagai penganalisis politik. Sebagai penganalisis politik. So kita nak tanya kepentingan kita punya pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan ekonomi negara. Sebab kalau kita tengok negara-negara maju sekarang,
banyak yang telah mempraktiskan pembelajaran sepanjang hayat di dalam pentadbiran mereka, dalam pendidikan sendiri, sebab diorang rasa benda ni perlu dalam pendidikan, dan banyak struktur-struktur pendidikan mereka diubah berlandaskan pembelajaran sepanjang hayat. So kita nak tengok Malaysia untuk apakah peranan PSH ni, pembelajaran sepanjang hayat ni di dalam ekonomi Malaysia. So sebagai pengasis politik macam mana? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Cakap pasal politik ni semua orang saya rasa kita punya viewers tengah mendengar ni pun dia akan shock. Wah, bercerita pasal politik UM. Tidak. Politik ni is part of our life, sebahagian daripada kehidupan kita juga. Pembelajaran sepanjang hayat ni kita lihat ni dalam konteks ekonomi sangat-sangat penting. Okay, ramai di antara kita lupa bahawa kita semua secara tidak langsung ada menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu. Sangat penting. Kita lihat dalam keadaan yang ada sekarang ni, selepas berlakunya pasca COVID 3 bulan, ekonomi kita merudum, ekonomi global pun merudum, dan sekarang kita lihat ada perubahan positif dari segi impak ekonomi ke atas negara kita. Kenapa? Kita lihat ramai rakyat sudah mula keluar untuk menyumbang kepada peningkatan ekonomi di dalam negara. So ini sangat penting. Ramai orang tak lihat apa akan jadi kalau saya belanjakan RM100, takkan ekonomi akan naik tu. Kalau setiap orang belanjakan RM100, bayangkan 30 juta rakyat Malaysia, ekonomi kita akan berkembang dengan lebih positif. Ini perkara yang kecil yang kita tak nampak. Kadang-kadang sumbangan kita RM1 itu akan membantu negara kita untuk improve dari segi sistem ekonomi tersebut. Jadi ini dipanggil tapi benda ni kita tak belajar dalam kelas. Saya ni graduan sains sukan. Dalam sains sukan kita tak ajar pasal ekonomi ni. Saya pun tak tahu pasal ekonomi. Saya banyak dengan atlet, saya banyak dengan sportsman. Tapi macam mana saya dapat ilmu berkaitan dengan ekonomi ni adalah melalui pembelajaran saya secara tidak formal. Saya belajar, saya bertanya dengan ramai orang, saya berkenalan dengan ramai profesor, dengan academician, tanya dengan mereka untuk dapatkan ilmu ni. Ramai rakan-rakan saya waktu saya belajar pernah tanya, apa you dapat dengan ilmu ni? Saya cakap ilmu ni adalah satu senjata yang kita boleh gunakan untuk diri kita apabila saya banyak berhadapan dengan orang-orang luar negara, Mak Saleh. Kadang-kadang bila kita berhadapan dengan mereka ni dah banyak macam Cik Anwar katakan, negara luar ni dah bersedia dari segi lifelong learning ni dah tersedia. Tapi kita bergerak ke arah tersebut. Saya bersyukur sebab saya dulu belajar di Universiti Malaya. Saya banyak peluang saya dapat untuk lifelong learning ni. Saya pergi mencari sendiri di luar dan pihak universiti tak pernah menghalang. Malah mereka galakkan. Pergilah belajar, dapatkan sebab apa? Saya pasti apabila kita habis belajar, keboleh pasaran graduan itu ada di sana. Bila kita keluar je sebut nama UM je, dia orang tahu dah. Student UM ni luar biasa sikit. Bukan apa yang dia belajar saja. Dan apa yang dia tak belajar pun ada bersama dengan mereka, dapat bantu untuk menjadikan mereka lebih all-rounded student kita panggil. Betul. Jadi pentingnya untuk kita mempersiapkan diri, bukan saja dari segi ekonomi dan sebagainya. As a Malaysian, we have to be prepared to help the nation. In whatever circumstances ada pun, tak kisah dalam apa jua keadaan pun, kita tidak tahu cabaran yang akan datang dalam tempoh masa 6 bulan ke 12 bulan lagi. Kita tak tahu. Selagi vaksin tak ditemui, selagi itu kita masih berhadapan dengan satu cabaran yang besar. Okay, cabaran besar dia adalah of course ekonomi dan juga kesihatan. Jadi benda-benda perkara kecil seperti ini kita kena ambil tahu, kita kena ambil belajar. Google, habaq kata doktor, Google ni ada di depan kita. Telefon ada, tekan je, ambil maklumat itu, simpan. Kadang-kadang bila orang tanya dengan kita, lagi-lagi kalau mahasiswa, kalau orang tanya apa itu COVID, kalau kau cakap kau tak tahu COVID tu apa, memang saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebab benda tu benda simple, mudah. Jadi macam mana kita nak bantu, benda-benda ni semua kita boleh belajar dari masa ke semasa. Dan sentiasa berlapang dada, ambil terima ilmu. Bila orang nak share ilmu dengan kita, kadang-kadang ilmu ni Encik Noor bukan dalam kelas je, dekat kedai kopi, kita minum dengan kawan-kawan, kita dapat ilmu. Kadang-kadang saya dengan pakcik-pakcik guard apa semua kita duduk, rupanya dia pun ada ilmu yang dia boleh share dengan kita. Jadi ilmu ni berentasi pelbagai lapangan. Ilmu tidak merangkumi umur. Betul tu. Dan latar belakang, sesiapa pun ada. Betul. So kita nak cakap pasal cabaran. Kalau kita tengok sekarang ni anak muda ataupun mahasiswa lah sendiri kan, kadang-kadang mereka pun tidak pasti apa yang mereka akan jadi selepas habis menamatkan pengajian di Universiti Malaya ataupun di universiti lah. Kita tak fokus kepada Universiti Malaya, secara general kepada universiti. Sebab kadang-kadang ada pelajar pun bila dia masuk first year, kita cakap pasal dia masuk first year, ataupun kita cakap pasal final year pun lah, kita cakap balik pada mereka, tanya balik cita-cita nak jadi apa. Diorang pun tak tahu cita-cita nak apa. Maksudnya mereka tak ada hala tuju nak jadi apa. Sebab bila diorang ada degree, tak semestinya diorang kerja dalam bahagian tu. So cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa kita sekarang ni, orang kata apa, lain. Kalau dulu lain. So saya nak tanya berkaitan dengan cabaran mahasiswa kita, Dr. Adib. Kalau Dr. Adib boleh
komen ataupun apa sebenarnya cabaran yang dilalui oleh kita punya mahasiswa. Macam mana dia nak menangani cabaran isu-isu cabaran tersebut. So macam mana Dr. Adik ada Boleh. Tak, saya lambat sikit sebab macam kena game. Soal rancangan dia kata sembang-sembang, tapi ni soalan serius. Saya rasa macam kena game lah betul. Macam ni cabaran Okey, saya jawab bermula dari macam ni. Untuk sesiapa saja sebenarnya cabaran ni bukan kepada mahasiswa, kepada semua individu pun ada cabaran yang sama. Tapi pada saya cabaran tidak mudah untuk kita selesaikan kalau kita tak start pada tempat yang betul. Pada saya tempat yang betul adalah kita kena bezakan apa yang within our control and bukan di dalam kawalan kita. Yang bukan dalam kawalan kita adalah facts of life. Facts of life contohnya Cik Alwi cakap sekarang kita dalam pasca COVID-19. Ini facts of life. Kita tak boleh lari. Ekonomi meledung, kita tak boleh lari. Tapi apa yang boleh kita kawal adalah diri kita. Betul. Sifat kita, karakter kita. Apa yang kurang kita belajar. Apa yang dah lebih kita ajar orang lain. Kita kongsi. Ini kita boleh buat. So pada saya cabaran untuk mahasiswa sekarang adalah kita kena pastikan diri kita adalah resilient, diri kita mudah berubah, mudah belajar benda-benda baru. Kerana fact of life ialah kita takkan tahu apa jadi akan datang. Bila COVID-19 datang hari itu dalam masa beberapa bulan saja, satu dunia ekonomi boleh meludung, satu dunia orang tak kerja, duduk rumah, sampai lain negara lain caranya, kita faham. Ada negara berjaya, ada negara tak berjaya, ada negara sampai sekarang masih berpuluh ribu lagi mereka masih positif, sedangkan kita dah naik 2 digit, kita dah gelabah dah. Sebab negara kita antara yang berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 lah. Jadi pada saya untuk menjawab soalan Cik Anwar yang susah ni, pada saya cabaran dia adalah cabaran untuk kita asingkan tu dulu. Asingkan yang mana facts of life yang memang kita tak boleh kontrol, kita tak boleh kawal, dan asingkan yang mana kita boleh kontrol dan kita boleh kawal. Bila kita dah sedar mana kita boleh kawal, baru kita nampak, oh, aku nak jadi macam Cik Lawi lah. Dia happy je badan dia besar tu. Dulu dia main sukat, dia kata happy, tapi dia pandai bercakap. Dia berani mengeluarkan pendapat. Saya nak jadi macam Cik Lawi. When I grow up, I want to be like Mr. Lawi. So, start from there. So, bila kita start dan nampak apa yang kita nak, kita akan nampak jalan dia. Dan nampak jalan tu pun datang daripada kemahiran pelajaran Suhanya Hayat tadilah. Dia start, dia kecilkan, dia pecahkan masalah tu jadi kecil-kecil, kemudian baru satu-satu dia belajar. Dan juga kalau boleh saya kongsi sebelum masa berakhir ni, takut tak sempat sebab kopi belum sampai lagi, ialah kita kena sedar yang whatever happens to you, apa yang jadi pada kita, semuanya atas kita. Apa yang kita rasa adalah reaksi yang kita sendiri dah latih. Ini berkait dengan karakter diri kita lah. So sangat suka saya nak galakkan agar kita semua berlatih untuk jadi lebih positif lah. Ekonomi meludung macam Mbak Cik Lawi cakap. Yes, memang itu facts of life. Kita terima. If each one of us belanja RM100, kita ni lah yang akan menggerakkan ekonomi Malaysia. Bukan orang lain. Apa jadi kat kita bukan atas orang lain. Jangan salahkan makan kalau badan kita gemuk. Salahkan habit kita around eating. Itu yang jadi masalah. So semuanya apa yang terjadi adalah atas kita. Tapi kena start bezakan mana yang boleh kawal, mana yang tak boleh kawal. Yang boleh kawal itulah yang kita kena fokus. Itulah cabaran pertama yang semua mahasiswa harus recognize dan attend tu lah. Itulah. So cabaran ni memang cabaran mahasiswa sebab kita pun sendiri kita tak tahu apa. Kita boleh kontrol kita punya masa depan. Betul. Tapi kita boleh kontrol diri kita. Itu benda yang saya tertarik dengan kata-kata Dr. Adik sebab bila kita keluar sebagai mahasiswa, kita tak tahu apa yang kita boleh jadi. Tapi bila kita di universiti, kita kena penuhkan, ambilkan peluang apa yang kata kita ada kat dalam universiti untuk develop diri kita. Sebab banyak platform yang telah diberikan. Bukan saja di universiti, saya rasa di luar, kita punya kementerian pun banyak program-program yang di bawah rakan muda ataupun program persatuan belia di setiap negeri. Saya rasa banyak platform tu dah ada. Tinggal nak grab dia, orang kata peluang itu saja. Kalau tanpa first step tu, so takkan dapat lah. So kita nak cakap pula berkenaan dengan cabaran untuk golongan-golongan anak muda yang lain. Macam tadi Dr. Adi dah cakap pasal golongan mahasiswa. Mahasiswa ni kadang-kadang kita keluar pun kita tak tahu nak jadi apa. Macam kita sendirilah sebenarnya.
Ambil kos lain keluar jadi lain. Ambil sains sukan. Keluar tak jadi orang kata apa, tidak terlibat secara langsung dalam industri sains sukan. Tetapi kita nak bertanya, apakah cabaran yang anak muda lain selain daripada mahasiswa yang mungkin mak rempit ataupun golongan Felda, golongan-golongan yang macam ni, apakah cabaran mereka sama sekarang? Cabaran dia, terima kasih Encik Noah. Cabaran sebab saya banyak buat program dengan anak-anak muda ni di lapangan, di grassroots. Cabaran dia berbeza ikut merentasi negeri. Betul. Dia setiap negeri ni anak-anak muda kita ni berbeza sikit. Kalau kita pergi ke pantai timur, dia punya masalah kat sana lain. Kalau dia kata kat KL, masalah dia lain pula. Jadi kita kena cater ikut permasalahan anak-anak muda kita. Tapi masalahnya tak serius. Yang seperti yang digembar-gemburkan dalam media kadang-kadang kita lihat, bukannya biasalah kalau budak-budak merempit. Bukannya kita tak pernah merempit. Saya pun pernah bawa motor laju-laju. Tapi dia panggil merempit. Saya pun tak faham kenapa orang panggil merempit kan. Mungkin nama dia glamour kot. Sebab dulu pun saya bawa motor laju juga time kat universiti. Tapi orang tak panggil saya rempit dalam universiti. Pakai helmet tak? Pakai. Okay. Jadi kadang-kadang istilah yang kita gunakan untuk anak-anak muda kita ni tak menggambarkan mereka. Sebab kita ni banyak biasanya kalau dalam media ni dia macam ni. Apabila kita gemburkan sesuatu yang negatif itu, dia punya reach out lebih besar berbanding dengan apabila kita nak beritahu sesuatu yang lebih positif. Itu yang saya lihat dalam beberapa tahun ni. Benda negatif ni mudah meresap masuk ke dalam jiwa anak-anak muda kita. Tak tahu, mungkin dia punya aura dia berbeza sedikit kot. Aura positif ni kurang. Jadi menyebabkan ramai anak-anak muda yang tak berpeluang datang ke universiti ni, tak semuanya yang akan mencari haluan lain dalam hidup mereka. Dan peratusannya adalah kecil, tak besar sebenarnya. Tapi apabila kita bantu, macam kami di Persatuan Belia, saya ada Persatuan Belia sendiri, kawan rakan-rakan saya dalam Persatuan Belia lain, kita membantu anak-anak muda kita kat bawah yang tak ada hala tuju dalam hidup. Yang tadi kita sebut mahasiswa dah keluar, dah habis belajar, tak tahu nak pergi kerja kat mana. Ini mereka yang baru masih dalam alam persekolahan dan dah habis tingkatan 5, tak tahu nak buat apa dengan hidup. Bukan nak cari kerja, dengan hidup pun tak tahu nak buat apa. Dah mula terlibat dalam dadah, dalam kegiatan kehidupan sexual life yang tak sihat dan sebagainya. Kita bantu, kita didik dia. Sebab apa? Mereka di sana tak ada orang nak pegang tangan mereka, nak bawa ke jalan yang benar. Tak ada orang dalam masyarakat sebab hari ni kita terlalu sibuk menjaga diri kita. Kita terlalu sibuk menjaga diri kita sampai kita lupakan keadaan di sekeliling. Tapi masyarakat lupa bahawa kita bila hidup dalam sebuah komuniti, kita kena sentiasa bantu antara satu sama lain. Itu dipanggil masyarakat. Itu dipanggil kekeluargaan. Dan itu keunikan kita di negara kita Malaysia. Di mana tak ada negara lain dalam dunia ni. Saya dah banyak travel dah doktor. Saya dah pergi dalam 50 buah negara. Malaysia ni sangat unik doktor. Sangat unik. Saya suka sebab apa? Paling lama saya boleh travel 2 minggu je. Saya kena balik. Satu sebab nasi lemak. Itu saya tak boleh lari. Roti canai? Itu lah. Semualah makan ni tak payah sebut lah Anwar kan. Yang akan menyebabkan kita nak datang balik sebabkan keunikan kita, rakan-rakan, kawan-kawan kita yang mana banyak negara-negara lain selalu tanya, macam mana you all ni, China ada, India ada, Melayu ada, macam mana boleh hidup sama-sama? Dan saya ni orang India, saya boleh buat program dengan orang Melayu. Orang pelik juga, macam mana kau boleh buat program dengan orang Melayu kan? Dia cakap sebab itu yang perbezaan yang ada ni menjadikan kita lebih kuat, menjadikan kita lebih utuh. Dan itu adalah satu kelebihan yang kita ada di negara kita ni yang saya lihat, yang tak boleh orang lain nak rampas. Ada juga banyak orang anasi-anasi luar nak cuba meruntuhkan apa yang telah kita bina ni. Dan saya percaya anak-anak muda kita ni lebih kuat dari hari ke hari, menjadi lebih kuat. Tetapi sokongan itu perlu berterusan dari semua pelbagai sudut. Jangan kita nak fikir macam COVID ni kita jaga kita, betul lah. COVID ni kita jaga kita. Bila dah masyarakat, kita kena jaga semua. Itulah satu proses yang saya namakan, di mana kalau kita dapat bersama, kita dapat bantu. Saya dapat lihat tak kisahlah mahasiswa ke atau belia-belia dekat luar sana yang memerlukan sokongan, boleh diangkat, kita boleh berjaya bersama-sama. Kejayaan ni kita tak boleh ukur hanya melalui ijazah saja. Ada yang berjaya dalam perniagaan, ada yang berjaya dalam pekerjaan, sektor awam, sektor swasta, banyak area yang kita boleh lihat yang mana anak-anak muda ni boleh berjaya. Peluang itu ada. Kalau kita dapat bawakan peluang itu kepada mereka, saya percaya ramai orang kat Malaysia ni kita akan lihat sebagai satu model anak muda di seluruh dunia. Betul. Okay, kita ada soalan daripada I don't tengok ada orang tengok. Kita ada soalan
Dia bertanya, saya nampak peluang saya untuk sentiasa belajar, tetapi saya rasa first step untuk start tu susah. So dia tanya tips untuk lebih berani. So boleh ke kalau Dr. Adik kita, Dr. Adik sebagai kita punya yang bergiat secara langsung dalam aktiviti pelajar. Dia kata macam dia nak belajar tapi first step tu susah. So apa tips nak first step tu? Lebih kurang macam tu. Ini macam soalan yang saya bagi kat dia je, tak apa. Melawak, sorry. Baik, sifat berani ni memang antara cabaran untuk ramai orang. Sebab kita start tadi macam saya cakap, facts of life yang kita kena terima ialah kita tak tahu apa nak jadi akan datang. So untuk sesuatu kita terima sebagai tak tahu apa nak jadi, of course semua orang takut. Itu normal. Kita kena terima yang sifat takut itu normal untuk menghadapi sesuatu yang kita tak tahu. Dengan budak kecil kadang kita cakap jangan keluar rumah malam ada hantu. Kita sendiri tak nak nampak hantu pun. Tapi benda tu lah yang paling takut kalau kat budak kecil. So memang saya faham kalau seseorang mahasiswa atau yang bukan dalam universiti pun dia tahu dia nak start tapi dia tak ada rasa keberanian. Saya faham itu adalah satu cabaran yang utama. Cumanya kalau boleh saya kongsi lah, saya ni pun umur tak adalah banyak mana sangat, pengalaman pun tak banyak mana. Tapi setakat yang saya boleh share dengan yang bertanya lah, sifat berani ni timbul selalunya dengan pengalaman. Dan pengalaman tu datang dengan bila kita buat benda tu berkali-kali, dia akan datang pengalaman tu. So untuk saya, kalau kita dah dapat identify apa yang benda yang kita takut tu, kita pecahkan dia. Kalau kita cakap kita tak berani cakap depan orang ramai, jangan terus cakap depan orang ramai. Kita start dengan cakap dengan rakan sebilik, keluarga. Cuba biasakan diri bila balik sekolah atau balik kampung, kalau universiti, mahasiswa, cerita dengan keluarga buat apa. Kalau dia balik sebulan sekali, sepanjang sebulan tu lepas dia balik ke kampus, apa dia buat kat kampus, program apa dia join. Cuba bercakap, cuba strukturkan idea kita tu dalam bentuk yang mudah difahami. Daripada situ keyakinan tu akan datang, lama-lama dia akan berani cakap depan orang. Kalau nak kira, saya ni pun dulu tak berani juga cakap depan orang. Sebab kejayaan lecturer ni sebenarnya bukan jelas macam saya graduate pun saya tak adalah terus tahu yang saya akan jadi pensyarah. Tak jauh beza lah macam dua-dua Ustaz Sukan. So tak jauh beza. Saya lulusan engineering pun sebenarnya tak berapa confident pun nak jadi engineer, nak jadi apa, kita tak tahu. Tapi maksudnya yang penting saya kagum dengan yang bertanya tadi sebab dia dah identify, dia tak berat, dia tahu kat mana kelemahan dia. Dia nak start tu, nak datangkan keberanian tu macam mana. For me that's a very good start. Dia tahu kat mana dia nak mula. Dan jawapan saya macam saya boleh simpulkan tadi ialah kita pecahkan dia jadi kecil-kecil. Berani yang macam mana. Kalau berani nak mencuba, start dengan cuba benda kecil-kecil. Jangan terus macam seorang student saya baru-baru ni kat Kuala Kubur Baru, tahu tak ada yang lompat ke bawah tu. Dia bukan bungee jumping. Dia pegang tu, dia lompat bawah jambatan. Janganlah start dengan benda tu. Kita buatlah aktiviti yang simple-simple dulu. Cuba buat benda yang lasak sikit, hiking dan sebagainya. Kemudian kejayaan kecil-kecil ni nanti akan bawa kita kepada sifat yang lebih berani untuk bawa benda-benda lebih besar lah. Itu jawapan saya. Tapi ada nak kongsi tips ke? Macam mana tiba-tiba boleh nak bergerak first step tu? Saya pengalaman. Saya ramai cikgu-cikgu bertanya dengan saya. Sejak saya keluar masuk dalam televisyen dan sebagainya, berani pula cakap depan khalayak ramai. Saya sampai tingkatan 5 Cik Noor dengan doktor. Saya memang takut ke hadapan. Bukan takut, memang saya takkan dipanggil, saya akan duduk backbenchers lah. Dalam kelas ni saya backbenchers. Yang paling hujung. Paling hujung. Even time university pun kita akan cuba duduk di belakang. Tapi kadang-kadang itulah sebab kata doktor, you kena beranikan diri datang ke hadapan. You have to go through the process. Pengalaman tu kita kena lalui. Saya ada pengalaman, saya pernah bagi ceramah dekat Johor Bahru. Kali pertama saya bagi ceramah di hadapan 1,000 orang pelajar. Saya baca skrip. Skrip. Saya tak tahu nak bagi ceramah apa. First time lah tu. First time tu. Bacalah skrip, baca tiba-tiba skrip tu saya tak tahu, ada orang tanya soalan, ada student bangun tanya soalan. Saya pun dah blank. Alamak, dalam skrip saya tak ada soalan tu. Tak ada jawapan. Macam mana nak jawab? Jadi saya pun merapulah apa yang saya boleh tu. Rupanya apa yang saya sebutkan tu salah sebut. Dia menjadi macam seolah-olah macam satu lawak jenaka. Budak-budak tu 1 jam saya bagi ceramah, 30 minit dia duduk gelakkan saya. Punyalah stresnya hidupkan saya hari tu. Tengok dia gelakkan saya dengan cikgu-cikgu. Saya tak tahu apa yang dia gelakkan. Sama ada gelakkan konten yang saya bercakap, ataupun gelakkan tengok personality saya duduk kat atas tu tengah berucap. Tapi benda tu mengajar saya. Mengajar saya bersiap sedia kalau kita dilontarkan soalan, kalau orang gelakkan kita di hadapan khalayak ramai,
proses tu mematangkan saya. Jadi banyak benda yang saya bantu dan even bila pergi ke luar negara pun saya ada masalah sedikit sebab nak bercakap dalam bahasa Inggeris bukan mudah. Kita ni dah biasa dalam bahasa kebangsaan dan tiba-tiba pergi ke luar negara diminta berucap dalam bahasa Inggeris secara spontan bukan mudah. Jadi dia ambil proses juga. Kita belajar dan sebagainya. Proses ni akan menjadikan kita lebih matang. Proses iaitu you learn, you keep on learning and relearn, unlearn, relearn. Benda ni akan menjadikan you lebih kuat. Jangan takut untuk mencuba. Tapi nak mencuba ni biar benda yang baik. Jangan cuba benda yang tak baik pula. Kita langgar je. Cuba sahaja. Macam kita buat kereta lah. Waktu kita buat kereta lesen P, semua orang takut. Tapi bila dah jadi pakar, Itu tukar pakar. Dia pintu jadi pakar. Sebab tu kita kadang-kadang tengok atas highway ni, saya tengok kaum hawa bawa kereta kalah lelaki. Sebab dia tak tengok meter tu kot. Dia tekan je kereta dia. Itu pengalaman. Maknanya dia dah pandai, dia bawa. Jadi learn from experience. Experience is your best teacher in life. Betul, setuju. Saya setuju tu. Okey, Dr. Adi, kita nak tanya berkenaan dengan aktiviti pelajar. Sebab kadang-kadang mahasiswa, bila kita masuk, ramai orang salah anggap. So, mungkin konsep pendidikan ke yang bila diorang masuk sebagai mahasiswa universiti, mereka beranggapan yang tugas mereka adalah pergi kelas, balik kelas. Betul tak? Pergi kelas, balik kelas, lepas tu buat assignment. Adakah benda tu yang dituntut oleh universiti ataupun you kena explore everything yang ada dekat dalam universiti ni? Sebab apakah konsep PSH, konsep lifelong learning tu di dalam universiti sendiri ataupun aktiviti pelajar? Okey, lagi sekali soalan yang susah pada Encik Anna. Okey, pendidikan sepanjang hayat macam saya cakap merupakan salah satu nilai teras universiti kita. Dan atas sebab tu jugalah semua kursus ini saya cakap lebih pada universiti Melayu. Betul. Tapi maksud saya pasti universiti lain pun mempunyai konsep yang sama. Unsur tu memang ada di dalam setiap program kita, baik terutamanya sarjana muda lah. Master kita tak fokus sangat tentang aktiviti pelajar ni. Tetapi komponen aktiviti pelajar untuk part of developing the student memang ada dalam struktur pendidikan untuk ijazah sarjana muda. Kursus-kursus macam kalau di UM kita ada jalinan masyarakat, kita ada elektif luar kampus dan sebagainya. Itu semua kita memang didesign. Kalau tengok di dalam proformanya, course outcome ni memang tulis untuk mendapatkan kemahiran tertentu. Tapi uniknya Universiti Malaya dan saya percaya universiti lain yang ada asrama ialah kita juga ada aktiviti di luar bilik darjah yang di mana di luar konteks atau struktur pengajian ijazah tu sendiri. Jadi contohnya di Universiti Malaya, di Kolej Kediaman terutamanya, kita ada banyak program yang dianjurkan dan suka juga saya nak mention kat sini, anjurannya semua oleh pelajar sendiri Betul. Dan urusan menganjur tu sendiri bakal mengajar pelajar tu dalam banyak perkara selain program tu sendirilah yang membawa manfaat tersendiri. Kalau tanya saya, aktiviti pelajar di Kolej Kediaman terutamanya Universiti Malaya ni sangat varied, sangat pelbagai dan kesemuanya sebab dia didesign atau dia kebentuk untuk bagi nilai tambah kepada seorang pelajar tu. Jadinya setiap satu tu memang ada nilai yang akan sebenarnya membantu dia untuk pelajaran sepanjang hayat ni. Ada program berbentuk buat dengan pertandingan dengan pelajar sekolah, contohnya sekolah rendah, sekolah menengah. Nak berinteraksi dengan cikgu, interaksi dengan PPD, interaksi dengan UWAFA, buat modul program, pergi sekolah pula. Kemudian dah habis, bukan habis setakat di situ. Dia pelajar UM ni dilatih untuk buat postmortem, kita nilai semula program tu apa yang baik, apa yang tak baik supaya kemudian kita boleh tambah baik program seterusnya. Jadi keseluruhan proses tu sebenarnya itu sendiri adalah proses pembelajaran. Jadi kalau dia dapat nilai daripada situ, dia bawa masuk dalam diri dia. Bila dia habis belajar nanti, proses yang sama juga akan dibawa keluar. Satu yang saya suka sangat nak mention ialah di Kolej Kediaman, tentu you all masih ingat, kita ada annual dinner. Ingat. I always remind the students that di luar sana, bukan semua company mampu buat annual dinner. Tapi di Kolej Kediaman, setiap tahun kita ada sekumpulan pelajar yang bertanggungjawab untuk melaksanakan, kita panggil annual dinner lah, tapi sebenarnya dia untuk meraihkan. Sebenarnya dia adalah malam anugerah untuk kita raihkan kawan-kawan dia sendiri. Jadi kemahiran untuk berinteraksi dengan hotel, nak makanan, buat persembahan, uruskan orang, uruskan hadiah dan sebagainya. Itu sebenarnya satu skill
Kalau nak tengok kat luar pun tak dapat. Betul. Nak belajar event management ni, tak silap kena bayar lagi. Kos dia mahal. Tapi untuk for those yang stay di college, kita ada peluang untuk explore program yang macam ni. Yang sebenarnya, kalau saya boleh kongsi dan you all yang dah grad pun boleh confirm juga, sebenarnya kat luar tu tak ada. Jadi peluang untuk belajar tu sangat luas masa gelar pelajar universiti di universiti. Jadi saya harap semua mahasiswa di luar sana ambil peluang ni untuk tambahlah sebanyak-banyaknya. Betul. Kalau tak sure tambah, dah tertambah ke tidak, join lah sebanyak-banyak program. Betul. Memang kita dah design setiap program tu ada nilai dalam tu. Betul. So kalau kita ambil masa untuk join sebaik-baiknya, daripada mula sampai habis, insyaAllah adalah nilai tu dalam diri. Sebab tu tadi Encik Ravi cakap, kalau sebut je nama budak UM, kualiti dia lain. Soalan dia jadi lagi susah. Betul tak? Kalau interview. Soalan dia jadi lagi susah. Sebab dia tahu dah UM boleh jawabnya. So kualiti tu dah ada. So memang kelebihan dia ialah nilai tu ada di dalam setiap aktiviti pelajar. Jadi kalau tanya saya, join lah semua. Betul. Secara kesimpulannya betul lah. So, kira pelajar-pelajar tu bukan sahaja kena fokus kepada akademik, tapi kembangkanlah diri mereka, explore lah apa yang ada dekat universiti. Itu je peluang yang ada untuk develop jati diri mereka, dan di platform yang diberikan itu amat luas, tinggal kita je yang nak ataupun tidak. So sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, ada soalan daripada penonton. Ada soalan, ada satu soalan. Beliau bertanya, banyak platform untuk pemuda kembangkan bakat atau explore diri sendiri, di peringkat international ataupun sebagai contoh yang DOE, Toastmaster tu di antara benda, tapi tiada exposure. So, dia cakap tiada exposure. Macam mana nak dapatkan the first exposure tu? Masa dia orang nak tahu. Mr. Ravi, kalau boleh kita menjawab. Exposure tu macam mana? Dekat luar negara ke apa? Apa yang mungkin beliau bertanya berkenaan dengan exposure sebab mungkin dia tahu pasal award, bakat atau explore untuk dirikan sendiri, cuma tak dia tidak exposure untuk ke arah situ kot. So, saya tu pun tak pasti dia punya soalan, tapi mungkin mungkin saya dapat cuba fahamkan apa yang adik tanya soalan tu lah, exposure dia kepada in real life. Dia berbeza. Betul. Exposure yang kita dapat dekat universiti dengan exposure yang kita dapat di luar daripada universiti is two different world. Tetapi kita nak bersiapkan, kita nak mempersiapkan diri kita sebagai seorang mahasiswa to prepare your life, to prepare yourself within the university itself. Sebab dalam tempoh masa kita belajar 3 ke 4 tahun. Kalau perubatan mungkin 6 tahun. So dalam tempoh masa kita ambil average 4 tahun doktor kan. 4 tahun ni there's no much time for you to prepare yourself. 4 tahun ni tak ada banyak masa you nak prepare, tapi grab as much as you can dekat universiti tu. Bukan sahaja di universiti, di luar daripada universiti banyak program-program kementerian, kerajaan anjurkan. Bagaimana diorang nak tahu pasal aktiviti-aktiviti macam tu? Allah Mr. Anwar, Kan? Google saja. Google Google lah. Kalau saya ni waktu dulu saya belajar kat universiti doktor, saya ni bukan kaki Google. Waktu tu saya tak pergi Google lah. Saya ni suka pergi naik ke jabatan agensi kerajaan. Itu kerja saya. Saya pergi naik, saya akan ketuk pintu, saya akan tanya ada tak program. Saya pernah naik banyak kementerian. Saya naik Kementerian Belia dan Sukan sebab dia berkaitan dengan belia. Saya naik ke Kementerian Pertanian. Semualah kementerian. Kenapa kita nak tahu ada tak program-program belia ataupun program-program yang saya sebagai mahasiswa yang saya boleh join. Sebab program-program ni dijalankan secara percuma. Kadang-kadang program ni tak diwawarkan dalam social media. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, sebab tu bila saya pergi turun tanya, dapat maklumat tersebut, saya kongsi dengan rakan-rakan. Siapa yang berminat boleh join. Tapi hari ni saya rasa social media ni platform dia sangat luas. Betul. Setiap benda diberikan, dimaklumkan kepada semua, sama ada mahasiswa tu nak ambil atau tidak peluang yang diberikan. Betul. Jadi kita jangan salahkan siapa-siapa kalau you tak pergi join, tak dapatkan pengalaman melalui program tersebut. Jadi jangan kita salahkan rakan-rakan kita kalau tak dapat peluang tu. Kembali balik kepada exposure. Exposure tu kita akan dapat apabila pengalaman yang kita terbina dalam universiti itu, apabila kita dah habis belajar, when you go out there, when you face the real world, you get the exposure, different exposure. Macam doktor katakan sebentar tadi, malam aspirasi, setiap college ada malam dia sebut macam dinner college. Ada dinner college. Apabila dinner college tu satu experience, tapi the real exposure when you go to a company, then the company ask you to do the dinner. That would be a different story. Sebab dari segi bajet, dan kat sini college tak ada siapa nak marah kita pun. Kalau kita buat salah, kawan-kawan tak apalah. Macam doktor dia baik, doktor akan cakap tak apa, tak ada masalah, no worries. Masuk company, kalau buat salah, Ailio bos akan tersembur-sembur kat muka kita. Waktu tu nak lap tu ambil masa. Tapi kita dah bersedia dah. Sebab apa? Universiti tu dah mengajar kita, pengalaman yang kita ada tu, when you go to real life,
that exposure will get you to become more resilient, make you become more stronger. Sama juga dengan banyak program-program yang kita ada di universiti, program DOE ke, ARP, program Toastmaster. All these program, kalau pelajar dah menyertai, very good, continue. Kenapa saya cakap there's never been an endless for your lifelong learning. Tak pernah ada. Saya sampai hari ini walaupun dah kahwin, dah ada anak dan sebagainya, kita masih aktif. Kenapa? Kita masih ada banyak benda kita nak belajar. There's a lot of things. Okay. Okay, nak Okay. saya takut lupa. Okay. Boleh. Kita sembang je doktor. Lagi satu yang saya faham juga pada soalan tu tadi ialah dia kerisauan. Dia berkait juga dengan kerisauan masa depan kita tak tentu dan sebagainya. Okay, at the same time saya dengan Mr. Ravi dan Cik Noor juga mention yang kita kena grab apa saja peluang. At the same time bukanlah kita kena tahu semua peluang. There is no way that we can know everything tau. Maybe ini pun satu lagi masalah untuk generasi sekarang di mana mereka ni lahir-lahir je banyak option tau. Mereka dah terbiasa macam tu. Tapi let me stress here, in fact kalau saya jumpa student, jumpa siapa-siapa, kalau saya borak, saya akan tekankan yang paling penting dalam hidup sebenarnya bukan tahu semua option. Yang perlu tahu ialah kita tahu satu option and we work very hard on it. Look into yourself, kita minat apa contohnya. Mungkin masa sekarang kita minat melukis. Lukis je lah dulu. Tadi yang dia ada mention Toastmaster. Tak semua pelajar tahu Toastmaster. Betul. Tak semua. So bila dia tahu Toastmaster, why not explore Toastmaster tu sahaja. Maybe dia suka jumpa orang, suka bercakap, suka share ideas. Start from there. And believe me, ada opportunities akan datang daripada kita start minat bercakap tadi. Betul. Okay, maybe dia dah begitu Toastmaster. Okay, tak minat lah. Aku minat apa benda tadi dia cakap tu. So yang lain pula. So for me, the keberanian bukan untuk tahu semua option, tapi keberanian untuk kita explore lebih dalam benda yang kita minat satu tu. Because each one of us are not meant to be everything. Kita bukannya diberi kelebihan untuk kita tahu semua benda. No. Kalau kita tengok banyak lihat sejarah negarawan atau even sejarah Nabi dan sebagainya, orang-orang yang hebat ni, kalau kita tengok dia selalunya fokus dalam satu perkara je sahaja. Leonardo da Vinci ke siapa-siapa lah. Contohnya mereka ni semua terbaik dalam bidang itu sahaja. Jadi pada saya, kerisauan tu jangan risau kalau kita mungkin terlepas peluang. Istilah dia bukan terlepas peluang. Istilahnya adakah sama ada kita bersedia atau tidak untuk kita lebih dalami benda yang kita dah minat sekarang ni. Dan juga percaya yang tak ada masalah kalau kita dah dalam, tak minat, okay kita back off, kita start benda lain. Tak ada masalah. Because our life ditentukan oleh kita. Kita yang tentukan jalannya, kita yang tentukan jatuh bangunnya tadi. Tak ada orang yang akan tentukan sama ada kita berjaya atau tidak. Kita sendiri yang tentukan. Saya tertarik dengan Dr. Adib cakap berkenaan dengan it's not quantity, quality. Kan? Dia macam apa-apa program atau benda yang kita join. Ini saya rasalah sebab ini mungkin pengalaman kita sendiri, pengalaman saya sendiri. Fokus pada satu benda. Betul tak? Itu yang doktor kata. Doktor satu benda buat sehabis baik untuk satu. Sebab banyak platform untuk kita memperkasakan diri kita. It's not just activity college. Boleh go through sport. Macam saya sendiri pun kita go through sport sebab kita minat. So yang penting minat ke arah tu, kita tumpu pada arah tu. Kuantiti tu kalau tak ada quality rugi juga. Kan? Kalau itu personal lah. So saya rasa lah. So doktor tadi ada mention pasal perkara tu. So kita pun berharap kita punya pelajar, mahasiswa pun bukan pergi pada kuantiti tapi pergi pada kualiti program yang yang dia pergi tu. Mungkin dia minat benda lain, kita tahu minat orang berbeza. Kita minat sport, orang lain tak minat sport. Tapi you boleh develop diri you dari segi aktiviti-aktiviti lain. Macam mungkin Mr. Ravi dulu tak aktif projek sekolah, tapi dia buat benda lain untuk develop diri dia. So itu benda yang rasa kita ada banyak platform lah sebenarnya. Nak dengan tak nak je lah, betul lah. Okay, so tadi kita ada waktu pengenalan tadi kita ada cakap pasal Duke for Audible International Award. So kita nak tanyalah sebagai duta DOE, kata singkatnya DOE lah, DOE International Award. Bagi sedikit pengenalan apakah DOE International Award tu dan apakah kategori yang memenuhi konsep BSH tu sendiri. Adakah kategori yang telah diperkenalkan tu memenuhi konsep BSH? Mungkin Mr. boleh terangkan lebih lanjut tu. Boleh. Terima kasih Cik Noor. DOE ni atau singkatan yang diberikan Duke of Edinburgh International Award, sebuah program bersifat antarabangsa di mana program ini telah bertapak di Malaysia pada tahun 2000. Dah lama dah, 20 tahun dah berada di Malaysia. Tapi mungkin exposure kepada program tersebut tu masih kurang di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda.
Program ini sebuah program di bawah Kementerian Belia dan Sukan, diberikan julukan nama Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Tapi program ni daripada UK, daripada United Kingdom, telah 60 tahun bertapak di seluruh dunia, dan saya merupakan salah seorang yang terawal menyertai program tersebut, dapat anugerah emas pada tahun 2009. Waktu tu saya tengah belajar di tahun ketiga universiti, dan banyak peluang yang saya terima. Pekerjaan pertama saya pun sangat related dengan program anugerah yang saya buat ni. Sebab saya hadir interview, saya ingat lagi 3 Tan Sri tengah duduk tanya soalan, bukan tanya apa yang saya belajar. Dia lebih berminat dengan apa yang saya buat dalam tempoh masa 3-4 tahun saya belajar di universiti. Dia nak tahu pembelajaran selanjutnya, what have you done to create yourself in the university. Sebab dia tahu kalau saya tanya soalan pasal subject dan everything, you are well versed. Sebab tengok you punya CGPA, saya dah tahu dah you boleh jawab. I want to ask beyond that. So benda tu membuka mata saya. Saya cakap, kenapa Tan Sri tanya soalan ni? Why not asking related to my interview? You can answer this. 1000 orang tengah tunggu, soalan yang sama kita nak tanya. So we have to think out of the box, see what are you make difference. And benda tu banyak membantu saya dari segi mendapatkan peluang pekerjaan. Dan banyak selepas itu saya pergi ke banyak interview dan sebagainya. Pengalaman yang saya timbul melalui program anugerah tersebut banyak membantu saya. Sebab dalam program anugerah tersebut dia ada 3 tahap. Dia ada gangsa, perak dan juga emas. Saya buat gangsa waktu saya di sekolah menengah, dan perak saya buat di tingkatan 6, dan emas saya buat ketika saya berada di universiti. So dia ada tempoh masa yang pelajar-pelajar ni kena libatkan aktiviti dalam program tersebut. Dia ada 4 tahap. Dia ada 4 komponen. Yang pertamanya, kita kena melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat. Bagi saya mudah. Memang setiap semester saya ada program bersama dengan college dan juga program bersama dengan pusat sukan. Memang kita ada buat reach out community. Memang dah ada dah. Jadi saya tak perlu risau. Program yang sedia ada, saya masuk, saya join, tapi saya perlu rekodkan setiap aktiviti tersebut. Yang kedua ni melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Aktiviti sukan ni memang kita dalam student ni pun kita kena buat aktiviti. Saya rasa satu semester kita kena ambil aktiviti sukan. Kebetulan memang saya ambil sukan bola baling. Saya yang tak pernah main bola baling dalam seumur hidup saya main bola baling semester first year saya, dan saya bermain untuk universiti. So kadang-kadang kita tak tahu potensi diri kita kan. Tak pernah main sukan bola baling. Dalam tempoh masa 6 bulan, lepas tu coach saya nampak mungkin dia ni tinggi kot, ada peluang kan, bakat lah. So, nampak, so dapat peluang main untuk universiti. Dan yang ketiga tu adalah kemahiran, aktiviti berteraskan kemahiran. Saya banyak ambil aktiviti untuk debate, untuk bercakap dan sebagainya. Saya banyak libatkan di dalam banyak agensi-agensi di luar. Dan keempat tu aktiviti yang wajib, di mana pelajar kena pergi perkemahan. Kemahan ni pun setiap tahun saya rasa kat universiti memang ada dah. Kalau terlibat dalam suksi, palapis dan sebagainya memang ada. Kalau tak terlibat pun, aktiviti di college pun saya lihat banyak aktiviti yang dibuat di luar bilik darjah, yang pergi camping dan sebagainya. So ini adalah merangkumi keseluruhan program. Jadi pelajar kena melibatkan di dalam aktiviti semua ini, dan dia ada masa minimal dia, berapa bulan. Untuk emas dia kena buat 12 bulan, dan ada tempoh masa dia dalam berapa jam. Dia kena rekodkan setiap aktiviti ini, dapatkan pengesahan sebelum dihantar ke peringkat kementerian untuk dapatkan persediaan antarabangsa. Sebab tu yang bagusnya program ni, satunya jaringan antarabangsa ni ada. Saya selalu beritahu dengan pelajar, if you don't get the job here in Malaysia, there are hundreds of countries across the globe yang boleh offer kerja. Kenapa you nak risau? Sebab apa? Kalau you boleh tahu you ada keboleh pasaran sebagai seorang graduan, you tak perlu takut. The globe is so big, so huge. Mana-mana kita boleh pergi, yang penting kita dah bersedia. Yang penting kita kena bersedia, doktor. Kita tak jangan beritahu, saya ada ijazah, saya boleh dapat. Tak ada. Ijazah additional with all your soft skills sangat-sangat penting untuk memastikan kita kena compete. Sebab hari ni is world without borderless. Mak Saleh pun boleh datang kerja kat sini. Betul. Kita pun boleh kerja kat negara dia. So that's how we have to prepare ourselves. Betul. Betul. So mungkin ni soalan terakhir lah kepada kita punya speaker, kepada Dr. Adil lah kot. So masa sejam. Dah sejam dah. Dah sejam dah. Nampak dah. Kau dah rasa sejam. Tadi rasa macam tak tahu nak borak apa. Kopi dah sampai lagi doktor. Tapi tengok dah habis sejam. Sebab kita tak sedar kan. Kita sembang-sembang syok sangat sembang. So tak sedar masa dah lebih sejam. Tapi tak apa. Think soalan terakhir untuk Dr. Adil. So macam mana kita, apa pendapat doktor lah berkenaan dengan pelaksanaan yang Mr. Ravi cakap tadi lah, duduk for Edible DOE International Award di peringkat universiti sendiri. Adakah doktor rasa benda tu kena dengan kita punya aktiviti ataupun tidak wajar dilaksanakan? Macam mana doktor? Kalau doktor terima kasih Anwar. Sebelum saya jawab, saya juga nak terangkan juga yang saya dah diterangkan benda ni lama dah. Jadi untuk DOE ni saya dah faham, dan secara dasarnya saya menyokong kuat perkara ni. Sebabnya fungsi Kolej Kediaman macam yang saya mention petang ni,
Peranan utama Kolej Kediaman adalah dari segi pembangunan pelajar. Dan kita lihat dengan adanya elemen DOE di belakangnya, dia menambah nilai perkara tu. Terutamanya macam Cik Lawi cakap, sijil ni walaupun diiktiraf oleh KBS, kementerian kita, juga diiktiraf sedunia, international awards di beberapa 100 lebih negara. Jadi pada saya, nilai tambah yang sangat besar dengan usaha yang penambahan sikit saja dari segi pelaksanaan projek, kita dah dapat. Pada saya satu benda yang sangat baik. Contohnya yang macam Cik Lawi mention pasal camping tu memang kita buat, yang sukan memang kita buat, training untuk sukmum. Itu kita structurekan sahaja, kita ambil sign coach, dah dapat bahagian sukan. Tak ada masalah. Jadi memang benda yang kita dah buat, cumanya kita tambah sikit dengan rekod, minta sign dan simpan rekod tu untuk tempoh yang tertentu, kemudian kita apply. Kemudian kita dapatlah sijil tu. Saya dah tengok dah, medal dia memang cantik. Bukan macam medal biasa-biasa. Saiz tu memang saiz medal Olimpik. Kalau gangsa tu memang kalau gangsa. Perak dengan emas saya tak pegang lagi. Mungkin lepas kita boleh tengok Rawi punya macam mana. Tapi saya percaya DOE ni akan menjadi satu tambah nilai yang baik kepada nilai yang sedia ada, terutama untuk Universiti Melaya yang memang terkenal dengan aktiviti kolej kediamannya yang mampu membina pelajar tu. Saya rasa dengan penambahan DOE kat belakang dia, saya rasa akan jadi komplit lah. So graduan Universiti Melaya nanti akan jadi graduan yang dicari-cari sebab dia, kita tahu karakter dia hebat, tapi now dia ada sijil dan medal yang menunjukkan dia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey, so terima kasih Dr. Adib. So saya rasa tu saja masa yang kita ada untuk sesi program Sembang Warung Anak Muda siri pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk Sembang Warung Anak Muda siri kedua dengan topik yang berbeza. So terima kasih kepada semua yang menonton secara live di YouTube, Facebook, UMCAS. Jangan lupa subscribe, follow our media social. So insyaAllah sebarang komen yang ataupun cadangan yang telah diberikan di dalam YouTube, kita akan cuba untuk bangkitkan isu-isu untuk topik-topik yang akan datang. So terima kasih saya ucapkan kepada panel. So Mr. Ravi daripada jauh datang. So jangan serik datang ke Universiti Melaya. Terima kasih kepada Dr. Adib. InsyaAllah kita akan cuba melaksanakan di peringkat di peringkat universiti atau kolej kediaman ke-12 secara khususnya. So terima kasih kepada kita punya panel dan terima kasih kepada semua yang menonton. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys. Okay. Assalamualaikum.
Thank you.